Ambil peluang hujung minggu bersama keluarga ketika mereka masih ada di sisi. Dan terus setia sejam bersama kami kerana Nona, inspirasi wanita untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton setia Nona. Semoga istirahat anda memberi makna yang indah walau tempohnya hanya seketika. Tiada apa yang lebih membahagiakan selain berada di samping insan yang tersayang. Bunga-bunga di padang adalah anak-anak kasih semesta alam dan anak-anak manusia adalah bunga-bunga cinta dan kasih sayang. Petikan kata-kata daripada seorang pengkarya agung, Khalil Gibran, membuka bicara episod Nona minggu ini. Jelas, anak-anak yang cemerlang bermula dari ajaran asas oleh ibu bapa yang sentiasa membimbing isi rumahnya ke jalan yang diberkati. Galaslah tanggungjawab sepenuhnya bagi membentuk zuriat yang terbaik. Tidak ada apa yang sempurna, namun kepincangan ini boleh diatasi dengan adanya komunikasi, teladan dan tolak ansur. Menarik di Nona minggu ini. Situasi dia macam bidan terjun. Seekor ibu kambing ni mati, anak dia ni tak dapat menyusu. So kita bimbang dia pun akan mati juga. Tapi tak sangka Abu famous pula. Saya dapat peluang tu, saya buat betul-betul. Lama makin lama, bidang saya sebagai stylist tu paling tinggi. Tiba-tiba terfikir, orang tengok artis ni memang banyak duit. Tapi satu hari tu kenapa tiba-tiba Kak Jah tak mampu nak bayar rumah pun? Kambing kebiasaannya diternak di kandang. Namun berbeza kisahnya pula buat Suhana Othman sekeluarga yang menjadikan kambing kacukan Barbados sebagai anak angkat setelah kematian ibu kambing ini. Bukan sesuatu yang mudah, pelbagai aspek perlu diambil kira sebelum memelihara si manja Abu. Keprihatinannya menjaga Abu seperti anak kecil meraih perhatian warga maya. Setelah Abu berusia 11 bulan dan dikembalikan ke kandang, kini giliran Una dan Abi mendapatkan kasih sayang Suhana. Lantas, kisah wanita ini bersama haiwan kesayangannya menyuntik kesedaran agar kita terus berbuat baik dan berkasih sayanglah tanpa mengira apa jua makhluk di muka bumi ini. Ikuti kisah menarik ini dalam segmen Inspirasi. Suhana Othman, 41 tahun, sering berkongsi video telatah dan gelagat comel kambing kesayangannya yang digelar Abu sehingga menjadi tular dan mendapat perhatian ramai di media sosial. Niat asal Suhana hanya mahu menyelamatkan Abu yang telah kematian ibu. Namun, ia akhirnya menerbitkan rasa kasih yang membuatkan Suhana menjaganya seperti anak sendiri. Okey, dia bukan ada detikkan tau. Dia macam situasi dia macam bidan terjun. Okey, mak ayah dia ada kandang kambing dekat bawah. So kita selalu balik sini untuk melawat mereka tau. Lepas tu pada satu hari tu situasinya ibu cakap, "Kak, ada seekor ibu kambing ni mati, anak dia ni tak boleh menyusu, tak dapat menyusu. So kita bimbang dia pun akan mati juga." Lepas tu ibu tanya, "Boleh tak kalau kau jagakan dia sementara waktu?" Cakap macam tu. Lepas tu kita macam, "Alamak, jaga kambing kot. Macam mana pula cerita dia? Sebab kita ni bekerja, duduk dekat rumah. Macam mana situasinya bila kambing dalam rumah? Kalau kucing biasa kan? Ni kambing macam pelik." Tapi cakap dengan suami, "You okey tak?" Cakap dengan anak, "You okey tak?" Kalau tiga-tiga okey, insya-Allah kita okey je. Lepas tu baru kita fikir nak buat macam mana. Waktu kita ambil tu, kita try beli pampers. First try tu kita pakaikan dia pampers belah belakang. Lepas tu sampai rumah apa sah? Lele, apa cerita ni? Lepas tu bila kita tengok, oh, kemaluan kambing jantan dekat tengah.
Mendapat sepenuh kasih sayang daripada Suhana dan suami yang dianggap seperti ibu dan bapanya menjadikan Abu seekor kambing yang sangat manja. Abu cukup berbeza daripada kambing-kambing yang lain. Ia lebih gemar menikmati pelet makanan arnab berbanding pelet makanan kambing. Mungkin akibat terlalu dimanjakan Suhana, Abu sememangnya ditatang bagai minyak yang penuh. So far kalau macam kita publishkan mereka ni, Abu ni, kita buatkan satu titi khas untuk Abu dengan nama Abu Barbados tau. Dekat situ ramailah yang kecap. Kenapa buang duit untuk pampers dan sebagainya. Tapi kita buat ni sebab ihsan. Kita nak selamatkan nyawa. Misi kita waktu tu adalah selamatkan nyawa. Sebab dekat sini banyak kes-kes baby kambing yang mati tau. Kan sayang kan mati macam tu je sebab benda tu kalau jual pun boleh jadi duit. Kalau dia membesar, kita boleh jual pula daging dia semua kan. Lepas tu cakap dengan suami, kita bela je lah Abu. Tapi tak sangka, Abu famous pula. Sepatutnya kami tak ada plan nak jaga Abu dalam jangka masa yang lama. Tapi oleh kerana dia popular, ramai orang nak jumpa dia. Jiran-jiran pun suka bawa anak datang jumpa kan. Kadang-kadang ada yang WhatsApp, boleh tak kita nak jumpa Abu? Macam tu. So, waktu yang sepatutnya kita jaga, kita punya niat ni, dia pandai minum, dia pandai makan, kita pulang balik kat kandang. Tapi terlajak pula. Ketika di usia 11 bulan, sampailah masa untuk Abu harus balik ke fitrahnya dan ia dipindahkan kembali ke kandang. Seperti mengetahui bahawa ia akan berpisah dengan ibu bapa angkatnya, Abu kelihatan seolah-olah merajuk dan berkeras tidak mahu pulang ke kandang. Macam situasi dia macam kita hantar anak pergi asrama. Kita rasa macam dia nangis dan sesungguhnya kita pun nangis sama. Secara jujurnya saya demam panas tahu 3 hari berpisah dengan dia sebab dia macam anak. Kita pun selalu cakap dengan suami, bang anak nak susu, tak rasa macam kita bela kambing tahu. Sebab bonding kita dengan dia tu. Pujukan demi pujukan, akhirnya Abu berjaya dibawa ke kandang setelah diumpan dengan makanan kegemarannya. Abu terpaksa ditinggalkan bersama-sama kambing ternakan yang lain. Walaupun Abu telah masuk ke kandang, ia tetap berusaha mencari jalan untuk keluar bertemu dengan ibu dan ayah angkatnya. Dia menangis, dia marah, dia tak tenang. Lepas tu dia tanduk kita. Dia macam nangis, tak berhenti-henti. Kita pun dah stres jugalah. Yelah, biasa dia ada mak bapak dia jaga kan. Tiba-tiba dia masuk kandang. Tiba-tiba je dia mengharut selama sebulan lebih kot. Nangis je lah. Dia nangis kambing. Bunyi aja dia macam tak tahu diam lah. Kita pun stres jugalah. Tapi sebab bila dia masuk kandang, kawan dia semua akan lari. Lari semua ke sana ke sini kan. Kawan dia takut dia sebab dia dulu kala dia hitam legam. Lepas tu dia kambing manja, dia kambing mandi, dia kambing makan ditatang kan. Bila-bila dia masuk depan, dia boleh macam kita masuk asrama kan. Tiba-tiba dia boleh kena berdikari. Jadi dia tak pandai berdikari. Kawan dia semua takut dan dia pun takut orang. Kegelisahan Abu sedikit melukakan hati Suhana. Tapi apakan daya, ibu anak satu ini harus akur dengan hukum fitrah alam kerana Abu semakin membesar dan perlu diasingkan. Sesekali Suhana dan suami akan melawat Abu di kandang yang terletak tidak jauh dari kediamannya. Kasih sayang Suhana sebenarnya tidak terhenti setakat itu. Selepas Abu, Suhana dan suami sepakat untuk memelihara pula anak kambing baharu yang digelar Una dan Abby. Pasangan suami isteri ini juga kemudian telah menyelamatkan seekor lagi kambing yang diberi nama Specky. Kehadiran 3 ekor kambing ini bagaikan mengubat kedukaan Suhana setelah terpaksa berpisah dengan Abu. Una dengan Abby ni pula, kes dia sebenarnya secara jujurnya saya tak nak dah adopt mana-mana biri-biri lagi sebab hati saya ni kita hati tisu. Tak boleh, nanti berpisah tu pedih tau. Cakap dengan ibu, tak nak dah Bu, dah serik dah. Cukuplah Abu je, kenangan tu habiskan kat situ je, tak nak buat kenangan baru. Lepas ibu kata, tolonglah kesian dia, mak dia mati. Ibu tak pandai nak buatkan susu, kau je yang pandai. Kau belu Abu sampai gemuk macam tu, kau pandai kak? Dia cakap, tengok bodek tu. Kehadiran pertama selepas Abu tu adalah Abby. Okey, seminggu kita bela Abby, tiba-tiba Una pula. Una ni sebenarnya ada mak. Una ada mak. Tapi dia ada 2 beradik. So mak dia hanya bagi perhatian untuk 1 beradik je. Yang Una ni dia kejar mak dia lari. Mak dia tak nak susukan dia, dia kurus sangat, dia kecil.
fizikal dia. So cakap dengan suami, bang kita selamatkan dia. Tayang. Tak pandai. Tak pandai. Abby, jom. Tukar Pampers. Pampers dah penuh. Sekejap, belum. Bila Una dengan Abby ni ada hadir, kita dah biasa dengan Abu. Cumanya pengalaman yang pertama kita bela Una tu betina. Sebab kita akan belajar semula macam mana dia buang air besar. Jadi kira yang pengalaman pertama lah Una sebab dia betina. Kalau yang macam Abby tu jantan, kesnya sama macam Abu. Jadi kita dah terbiasa kan. Tapi bila hadir Una tu, kita belajar semula. Kebiasaannya orang memilih untuk membela kucing kerana sifatnya yang lebih jinak dan manja, tapi lain pula dengan Puan Suhana yang memilih untuk membela Una, Abu, Abby dan juga Specky tak ubah seperti anak sendiri. Bukan mudah untuk memelihara haiwan ternakan sebagaimana menjaga haiwan peliharaan seperti kucing maupun arnab. Hobi ini memerlukan kos yang tinggi dan kesabaran untuk mengendalikannya. Kasih dan keikhlasan adalah kunci utama untuk berjasa kepada haiwan-haiwan ini. Kewangan mesti sebab Pampers, susu, kos dia agak tinggilah. Masa, komitmen, sabar. Sabar tu penting tau. Sebab kena layan dia sama macam anak. Menyayangi dan mengasihi haiwan antara sifat yang terpuji dan mampu memupuk rasa belas ihsan dan empati dalam diri. Semoga kisah hubungan tanpa sempadan yang unik dan lucu ini boleh dijadikan inspirasi khususnya buat pencinta haiwan. Selama lebih 2 bulan, dunia dikejutkan dengan kekejaman penjajah Zionis ke atas bumi Palestin. Perbuatan terkutuk pihak Israel telah membuka mata ramai pihak untuk berbakti dan terus mendoakan pihak Palestin dalam perjuangan mereka di bumi barakah ini. Heliza Hilmi bersama adiknya Hazwani Hilmi antara selebriti yang sentiasa cakna tentang bencana yang menimpa bumi Palestin. Keprihatinan mereka semakin menebal apabila mereka menyaksikan sendiri kesengsaraan bumi Gaza ketika kunjungan mereka pada tahun 2012. Kita ikuti perjuangan mereka dalam kisah selebriti. Konflik antara Israel dan Palestin yang berlaku lebih 75 tahun ternyata meninggalkan kesan mendalam dalam jiwa umat Islam khususnya. Tidak terkecuali beberapa barisan artis turut bersimpati lantas secara sukarela melibatkan diri dalam misi kemanusiaan. Selebriti tanah air Heliza Hilmi antara yang menunjukkan solidariti demi membela rakyat Palestin yang ditindas. Dia menyifatkan pengalaman menjejakkan kaki ke bumi Palestin adalah sesuatu yang amat berharga dan menyentuh perasaan. Kecil-kecil memang mama sangat support minat anak-anak pergi menyanyi. Sebab itulah pergi masuk satu pertandingan akhirnya menjadi seorang penyanyi dan satu hari tiba-tiba terfikir, Allah letak aku dalam industri seni ni memang untuk menyanyi je ke? Satu tahap orang tengok artis ni memang banyak duit. Tapi satu hari tu kenapa tiba-tiba Kak Jah tak mampu nak bayar rumah pun? Kak Jah berdoa dengan memang sepenuh hati dengan menangisnya. Tak sampai beberapa jam kemudian waktu asar tu payment Kak Jah yang orang tak bayar lagi tu masuk dalam akaun dan menyebabkan Kak Jah dapat membayar rumah, bayar hutang dan sebagainya kan. So di situ Kak Jah kata, tak boleh jadi ni. Memang ini bukan semata-mata untuk berada di industri seni untuk kita punya keseronokan semata-mata, tapi ada benda. Sampailah berlaku peperangan dekat bumi Gaza 2012. Waktu tu sangat berkobar-kobar dan melonjak macam mana walaupun Kak Jah tak faham apa yang berlaku dekat Gaza, Kak Jah memang nak pergi ke Gaza. Mama dengan Abah dengan Hazwani Hilmi duduk dekat Tower Sabah. Kak Jah call cakap, Abah, Ijah ada hajat besar nak beritahu Abah. Ijah nak pergi ke Palestin, bumi Gaza. Mama terkejut. Kak Jah cakap kepada Mama, kepada Abah dan family, Mama, kita semua akan mati. Kita semua akan meninggal dunia. Kita nak meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah.
Ya Allah, terima pengakhiran kita. Allah redha kehidupan dan mati kita. Jadi izinkanlah Ija untuk pergi ke bumi Gaza, Palestin agar kita dapat membantu mereka dan ada benda yang kita boleh bawa ke Malaysia dan juga mata dunia. Adik kepada Heliza, Hazwani Helmi turut menzahirkan rasa syukur apabila dia dapat mengikut jejak langkah kakaknya dalam menyampaikan misi bantuan kemanusiaan. Sebab dia lah sebenarnya yang membawa saya untuk dalam misi kemanusiaan ni. Waktu tu baru nak masuk universiti, UIA, ambil jurusan psikologi. Dan kenapa saya ambil jurusan psikologi pun atas sokongan daripada Kak Ija juga. Sebab memikirkan untuk akhir zaman ini kita perlu ada wakil daripada anak muda untuk mendalami ilmu psikologi. Dan sekarang kalau kita tengok statistik, banyak yang depression. Bukan saja di negara perang, hatta di Malaysia itu sendiri. So, waktu tu dapat panggilan daripada Kak Ika. Dia kata, Ika, kena buat 2 keputusan. Sama ada nak sambung study ataupun tangguh 1 semester untuk kita nak pergi 2 misi terus. Misi di Yaman dan juga misi di Syria. Bayangkan sebelum ni saya impian nak pergi misi kemanusiaan ni dah lama sangat. Tapi sebab waktu tu kita budak-budak lagi dan first mission saya adalah dekat Kelantan. So bila masuk degree, tiba-tiba dapat 2 misi terus-terus macam ya Allah, macam mana ni kan? So buat istikharah. Buat istikharah, lepas tu guru saya ada cakap, Ustaz Fazrul dia kata, sebenarnya belajar ni bukan semata-mata di dalam kelas, tapi kita belajarlah dengan orang sekeliling. Itulah jadi ilmu yang sangat-sangat mahal. Al-Quran yang terkena tembakan ini antara kenangan berharga ketika berada di bumi Gaza. Ada peristiwa dekat Gaza juga bagaimana kita meraihkan kemenangan Gaza ketika itu datang kita kebal daripada It's Not Real tu. Israel tu sendirilah datang cuba untuk membuat ancaman kepada kita, tetapi alhamdulillah Allah selamatkan. Mereka sendiri takut. Mungkin dia nampak rakyat Malaysia dan seluruh dunia ada ramai kat situ, dia patah balik dan kita pun alhamdulillah selamat. Tapi itu merupakan detik cemas sebab bila kita nampak kereta kebal Israel, kami pun beramai-ramai larilah. Kami menyelamatkan diri di dalam kemah yang ada bumbung saja. Sebenarnya tak ada protection apa-apa pun. Yang kita ada protection Allah. Bayangkan kemah kahwin macam tu kat bawah, mana ada dinding apa. So Allah nak bagi detik kat situ. Kalau kita pergi ke Gaza, kita sentiasa diperhatikan oleh Israel dengan drone. Tiap-tiap masa nak tengok kita pergi kat mana. Kita buat misi. Jadi kita memang kena strong. Tak mandi, tak makan, nak kena terjun bangunan ke, kena lari ke, kena bom, semua tu memang kena ada di minda dan hati kita. Sebab kita dalam keadaan misi, kita tak boleh rasa kita perlu dilayan. Tak boleh. Kita yang perlu melayani mereka yang kita nak bagi bantuan itu. Alladhi yaslan naral kubra. Part gudang makanan, alat tulis, buku mereka. Orang Syria buku pun nak ke? Ya, orang Gaza, orang Syria sangat cinta ke ilmu. Walaupun tak dapat pergi sekolah, mereka nak juga belajar. Habis musnah. Menangis diorang, tapi menangis air mata. Tapi mereka keluar, Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, syukur dengan segala apa yang Allah bagi. Diorang dah tak ada apa-apa dah. Makanan semua tak ada apa-apa. Kebetulan nasib baiklah kita sampai bawa bantuan. Tapi itu berapa je boleh cover. Lepas tu mereka pun cakap, bila dapat bantuan dalam keadaan kemah mereka, makanan semua dah tak ada, dia cakap, thank you Melizi, thank you Melizi. Sambil akak selimut je pun. Bukan rumah, bukannya kilang makanan. Thank you Melizi, thank you Melizi. Dia sangat appreciate. Dan orang Gaza, orang Syria, dia cakap, Malaysia is our hero. Kita cakap, kenapa? Sebab Malaysia adalah orang yang banyak membantu rakyat Gaza, rakyat Syria. Bukan semata-mata duit. Duit tu memang Masya Allah. Itu pun tak dapat membantu sepenuhnya dengan keadaan peperangan sekarang. Tapi yang mereka nampak bantuan adalah solidariti kita. Apa hobi Kak Ija selain menyanyi di waktu lapang? Inilah dia. Bermain dengan kucing. Ni memang bukan hobi lah. Dia jadi kecintaan dah dengan kucing-kucing ni. Kalau bukan penyanyi, siapa sebenarnya Kak Ija? Kalau bukan penyanyi, mungkin jadi cikgu sebab ambil bidang pendidikan. So mungkin mengajar kat sekolah lah kot. Lupa pula tengok sini. 3 impian yang belum tertunai? Nak pergi ke Baitul Maqdis. Nak sambung belajar dekat Turki, dekat Madinah, dekat Yaman Tarim. 3 perkataan yang menggambarkan negara Palestin. Kuat, akhlak hebat, pemikiran akhirat. Perjuangan dan usaha selebriti dua beradik ini wajar dijadikan contoh buat semua. Semoga sumbangan kemanusiaan yang disalurkan bukan sahaja dapat meringankan beban yang ditanggung, malah perjuangan ini diharapkan mampu mencapai kebebasan buat bumi Palestin. Zalzil zanzalah, kum zalzil zanzalah, kum zalzil zanzalah, zalzil amna Israel.
Minggu ini, Nona bersiaran dari kediaman milik pasangan Izwan Izadi Rosidi dan Khairawani Ashrani Ruslan yang berlokasi di Rawang, Selangor. Sebaik melangkah masuk ke kediaman indah ini, anda pasti terpesona dengan seni neoklasik pilihan pemilik. Jadi untuk ketahui lebih lanjut, apa kata kita bersama Khairawani atau lebih mesra disapa Kirk. Assalamualaikum Kirk. Waalaikumsalam Mira. Ya, mungkin boleh kongsikan pada penonton apa yang dimaksudkan dengan konsep neoklasik dan apa unsur penting yang menggambarkan konsep pilihan? Untuk modern neoclassical design adalah gabungan elemen klasik dan moden dalam design dan selalunya menggunakan elemen natural material seperti wood, adanya marble dan menggunakan natural colour palette, colour-colour yang light lah macam cream dan light grey, dan adanya elemen geometri klasik dan juga simetri di dalam design seperti adanya wainscoting, arch dan juga fluted panel. Bagaimana pula pemilihan warna dan juga perabot kediaman yang memberi kepuasan pada penghuni rumah? Untuk rumah Q, kita gunakan colour natural. Untuk wall, kita gunakan cream colour. Dan untuk perabot juga sama, kita gunakan cream dan juga light grey. Tapi adanya elemen fluted dan juga geometri elemen yang mana kita ada bentuk arch untuk design kabinet dan juga kita punya doorway. Baiklah, terima kasih Kirk. Sama-sama Mira. Semoga perkongsian bersama Kirk tadi dapat memberi ilham kepada mereka yang masih tercari-cari konsep kediaman. Dekorasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada kediaman, malah boleh diterapkan pada kafe ataupun restoran bagi menghasilkan ambience atau suasana yang khusus untuk fungsinya. Selain memperkenalkan hidangan enak, latar yang mesra media sosial ini juga mampu menarik lebih ramai pengunjung. Kedai Rumah Buruk yang terletak di Kemaman, Terengganu memilih konsep retro klasik sebagai tema pilihannya. Lebih menarik, mereka turut mempamerkan barangan lama seperti mesin jahit, basikal tua dan pelbagai perhiasan antik. Semoga paparan segmen Deko ini memberi idea buat anda. Minggu ini, Nona menjengah dekorasi sebuah kafe yang bertemakan retro klasik yang terletak jauh dari kesibukan kota. Kedai Rumah Buruk antara kafe di negeri Pantai Timur yang berusaha menghidupkan kembali nostalgia lama khas buat pelanggan yang datang. Pemilik kafe, Nur Iliana Muhammad Hafiz, percaya bahawa konsep kafenya ini dapat menyimpan kenangan mahupun memelihara barangan lama dengan lebih baik. Idea dan konsep asal kedai ni datang daripada Puan Liana sendiri sebab suami isteri suka akan benda-benda yang klasik lah. Macam hari tu dia pergi London pun dia balik, dia bawa kotak-kotak yang klasik-klasik and then music yang klasik. Dia memang minat benda-benda klasik. Idea dan konsep asal dia datang daripada situ lah. Asalnya kedai ni daripada kedai body part kereta. So kedai ni, rumah ni dibuat kedai dengan bos saya lah. Tidak lengkap tema retro klasik tanpa koleksi barangan lama yang mampu mengimbau kenangan zaman dahulu. Antara simpanan barangan klasik yang terdapat di dalam kedai Rumah Buruk ini adalah mesin taip, radio dan basikal tua. Kebanyakan perabot yang digunakan pula adalah perabot lama, warisan keluarga dan ada juga koleksi yang dibeli oleh pemilik kafe ketika melancong di luar negara. Lebih menarik apabila terdapat sebuah mesin jahit lama yang telah diubah suai menjadi sebuah meja makan. Kebanyakan yang cari sendirilah. Ada di Facebook yang mana orang nak jual barang-barang klasik and then dia ambil, dia letak kat kedai. Walaupun pada asalnya kafe ini hanyalah sebuah kedai barangan kereta terpakai, pemiliknya berjaya mengubah suasana kafe ini menjadi seperti yang diinginkan. Kedai ni konsep kampung. Bila konsep kampung, sebab Kemaman ni bagi saya salah satu daerah yang ramai orang kata yang orang luar yang datang duduk sini. Jadi mungkin ada yang miss kampung, apa semua rindu akan kampung. Jadi untuk rasakan vibe untuk yang orang berada di kampung tu,
sesuai orang sini untuk orang kata makan, orang kata ambil kenangan kan. Biasa orang makan terus ambil gambar ataupun orang buat reunion pun biasa kat sini untuk ambil gambar agak. Sweet spot untuk ambil gambar biasa sini. And then basikal tu bawah tu. Spot untuk ambil gambar lah, biasa saya tengok yang customer selalu ambil. Menerapkan konsep klasik pada susun atur hiasan dalaman, namun kafe ini tidak hanya menyajikan hidangan masakan Melayu. Pengunjung tetap boleh menikmati pelbagai menu barat dalam suasana zaman dahulu. Kombinasi ini menyuntik kelainan istimewa buat pelanggan yang datang. Antara menu menarik di sini adalah pasta, hidangan panggang, variasi manisan dan kopi. Suka kat sini sebab dia kadang-kadang style macam kampung sikit lah. Sebut pun rumah buruk kan, rumah buruk. Jadi nama pun macam special sikit lah, lain dari yang lain. Lagipun ada benda-benda klasik kan, macam typewriter, tengok tu kan. Banyak-banyak klasik lah. Lagipun era sekarang ni tak kenal dah typewriter yang pakai tekan-tekan tu kan. Dia orang ni dengan gadget lah. Jadi dia orang akan tanya, ibu ni apa, ni apa? Dia kita explain, jadi mengimbas lah zaman-zaman kita muda-muda dulu. Pelanggan yang menjejakkan kaki ke kafe ini pasti akan terpegun dengan persekitarannya dan mampu membawa mereka mengimbau kenangan semasa kecil, terutamanya bagi pengunjung yang pernah melalui zaman 80-an dan 90-an. Boleh datang sini untuk orang kata mengimbas macam tahun 80-an ada, 90-an pun ada. So yang mana rindu benda tu boleh datang sini. Biasa kalau ada customer yang dalam lingkungan umur 40, 45, 50, 60, biasa dia akan tanyalah, dia akan cakap dekat cashier, cantik buat di sini. Ingat rumah-rumah zaman-zaman pakcik kecil-kecil dulu lah. Macam gitulah biasa diorang. Semoga perkongsian kali ini boleh memberi idea kepada mereka yang meminati konsep hiasan klasik dan retro apabila menghias. Malah, sentuhan dekorasi sebegini patut diteruskan agar dapat memelihara tradisi warisan tempatan. Hidangan kuih Melayu sinonim dengan ramuan sumber alam, malah sering dikaitkan dengan kesabaran kerana kesukaran dalam menghasilkannya. Antaranya, ubi dan sagu sering digunakan sebagai bahan utama dalam resepi sajian manisan Melayu. Apa kata sesekali kita perkenalkan kuih lama ini kepada generasi masa kini? Ikuti perkongsian air tangan bersama Ena Zamri Rashid dengan menu kuih bengkang ubi gula merah dan abuk-abuk sagu. Ena Zamri Rashid atau mesra disapa Ena gemar memuat naik video pelbagai resepi masakan Melayu di halaman media sosialnya. Khusus untuk Nona, Ena berkongsi 2 menu kuih tradisi Melayu yang semakin ditelan zaman. Resepinya ringkas dan mudah untuk disediakan. Hai penonton Nona, hari ini Kak Ina nak share 2 jenis kuih tradisional. Mula-mula Kak Ina nak buat bengkang ubi kayu dengan gula merah. Bengkang ubi kayu ni kalau dulu kita pakai kelapa, kita tak pakai santan. Jom kita mulakan. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bengkang ubi kayu gula merah ialah ubi kayu putih, kelapa parut dan serbuk gula merah. Kita ambil ubi kayu, parut dia. So kita parut halus. Kita buat air gula untuk bengkang kita. Kita masukkan air. Kita masukkan gula merah. Kita masukkan daun pandan. Sedikit garam. Bila dah mendidih, kita tutup api dan kita sejukkan. Ubi yang telah diparut perlu ditapis dan dibuang airnya bagi menghilangkan rasa pahit pada ubi. Kita ambil ubinya. Kita masukkan kelapa parut. Kalau boleh kelapa yang putih ya, baru cantik. Ratakan dahulu. Kita ambil
air gula tadi. Dan kita kena cari air gula yang warna dia gelap. Sebab kalau warna dia gelap tu, barulah bengkang ubi kita ni cantik. Ratakan sampai tak ada lagi warna ubi tu dalam adunan ni. Adunan kita dah jadi, bakar dalam suhu 180 selama 30 minit atau sehingga masak. Inilah dia hasil bingka ubi kayu gula merah dari Kak Ina. Sekarang Kak Ina nak buat sagu, abuk-abuk sagu gula merah dengan kelapa. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat abuk-abuk sagu pula ialah sagu, kelapa parut dan serbuk gula merah. Masukkan dalam bekas. Masukkan kelapa. Sedikit garam. Garam ni kita letak supaya kelapa tu jadi lagi lemak dan kuih tu jadi lagi sedap. Gaul rata sampai kelapa dan sagunya sebati. Kalau dulu-dulu kuih abuk-abuk sagu ni dibalut dengan daun pisang seperti kun, tapi orang sekarang ni kan nak cepat balik kerja, semua dah tak sempat nak bagi suami makan, keluarga makan. Jadi kita buat dengan cara yang mudah. Kita ambil pengukus, kita letakkan dulu bahannya. Bahan yang sagu yang kita gaul dengan kelapa dan garam tadi. Kemudian kita ambil gula merah. Gula merah ni, Kak Ina ni kat sini, kalau dekat kampung Kuala Pilah tu, Kak Ina suka pakai gula anau. Diselang-selikan. Ambil pula sagunya dan tutup gula merah tadi tu. Kukus kira-kira 25 minit menggunakan api sederhana sehingga sagunya lembut dan jernih. Dah siap. Inilah dia hasilnya. Kuih abuk-abuk sagu dari Kak Ina. Selamat mencuba. Buat penggemar manisan tradisional, bolehlah mencuba kedua-dua resepi kuih tradisi Melayu ini. Selain rasanya yang unik, kuih ini juga pastinya enak untuk dijadikan santapan santai ketika minum petang, lebih-lebih lagi menikmatinya bersama keluarga tersayang. Setiap gaya fashion yang dipersembahkan pasti ada maksud yang tersendiri. Selain warna, emosi juga mampu diserlahkan menerusi sesuatu rekaan. Mereka minggu ini memilih warna hitam pada koleksinya yang menggambarkan kekuatan dan kebersamaan. Abu Shaif Hamzah yang berpengalaman lebih 14 tahun memberi khidmat penataan gaya kepada selebriti tempatan seperti Aina Abdul, Nilofa, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan ramai lagi. Kini dia meneruskan cabang kreativitinya menghasilkan busana yang unik. Lensa Gaya menyediakan sorotan ciptaan pereka ini khusus buat penonton Nona. Esentrik dan di luar kotak. Itulah gambaran buat sentuhan pereka Abu Shaif Hamzah. Pengalamannya sebagai seorang penata gaya menjadi titik tolak kepada Abu untuk terus menempa nama dalam industri fashion. Abu Shaif Hamzah bermula daripada bawah. Saya bermula daripada seorang asisten kepada artis-artis dalam industri sebenarnya. Saya asisten and then saya buat assistant wardrobe dan saya buat drama, saya buat filem. Saya bekerja dengan Michael Ang selama 12 tahun. Masa saya proses bekerja, semua tu saya banyak dapat offer untuk stylekan artis-artis dalam industri tahu. Saya dapat peluang tu, saya buat betul-betul. Makin lama, bidang saya sebagai stylist tu paling tinggi. So, saya memang fokus buat styling sampailah sekarang. Macam itulah proses saya sampai ke hari ini. Fashion design ni sebenarnya tak pernah terfikir, tapi adalah satu impian. Out of sudden, Abu dapat offer daripada KL Fashion Week. I get an offer, I get a call. Dia cakap, Abu, can you make a collection? From there, I create a brand yang menunjukkan diri Abu sendiri.
Itu yang Abu cuba tunjukkan. Which is what I wear, what I love. Dia daripada minat, cita-cita akhirnya jadi kenyataan. Hitam menjadi pilihan koleksi pertama mereka ini. Hasil karya Abu adalah interpretasinya terhadap kepelbagaian rona hitam yang ingin ditonjolkan. Dia percaya bahawa warna ini ada penggemarnya. Inspirasinya definitely diri saya sendiri. And then apa yang saya cuba sampaikan, baju oversize ni, baju besar ni boleh dipakai oleh semua orang badan saiz XL, orang badan saiz L. So oversize ni dia tak spesifik untuk satu badan sahaja. And then dalam waktu yang sama dia membantu untuk perempuan-perempuan menutup aurat yang besar-besar ni, yang labu-labu ni. Saya memang cuba memikirkan dengan cara macam mana baju yang saya cuba buat ni supaya untuk lelaki dan perempuan boleh pakai. Mudah untuk penjualan saya rasa. Anyhow can wear. Daripada tua sampai ke muda juga. Dalam collection ini saya menggunakan 10 material yang berbeza, hitam yang berbeza. Maksudnya hitam leather, hitam cotton, hitam PVC, hitam satin. A lot of black material, not just one material. Even printed also pun ada. Printed yang saya ketengahkan is like checkered and then some ombre punya macam tu. Like siluet-siluet yang supaya menampakkan kita kecil gitu, kan? And orang fikir macam black is just one black. Sebenarnya black, there's so many black. There's dark black, there's super black. There's a lot of tone of black sebenarnya. Untuk design trench coat, untuk design material leather yang panas ni, boleh dengan ada satu mindset yang if some people, setengah manusia dia akan fikir they wear anything for fashion tau. Tapi some people akan fikir keselesaan, weather. So it's up to them. Cuma ianya boleh, tapi berdasarkan ke mana you pergi sebenarnya. What event, what occasion. So not it's a daily wear, tapi some parts you need to know where you can wear this baju semua. Rekaannya menggunakan konsep suai padan. Warna hitam sesuai digabungkan dengan pelbagai warna dan mampu menyelahkan aura pemakai untuk gaya yang berbeza dan elegan. This is the signature of my first look. Definitely is one of my favourite look juga. And then material ataupun siluet yang Abu cuba sampaikan, siluet yang boleh nampak kayu tinggi, and then siluet can see still your cutting and you look longer, you know. And material yang Abu gunakan is corduroy. Corduroy memang kita dekat Malaysia, everyone can use corduroy and selesa. Dalam waktu yang sama, siluet ni boleh tutup bahagian-bahagian yang sepatutnya ditutup. Tak kira lelaki, tak kira pun perempuan sebenarnya. Even you wear hijab, even you're not wearing hijab, still can wear this look. And as you can see, dia membantu you nampak dalam satu keadaan yang memberi energi yang besar. If you pergi mana-mana, you can tell the energy is quite strong. Yeah. Okay, kalau untuk perempuan yang berhijab pula, saya sarankan korang pakai tudung and then korang pakai something inside, turtleneck. And for the sleek ni, yes, you guys can wear anything inside pants or skirt. At the same time, korang boleh buka juga button, buat macam jacket and wear a top and pants juga. Yeah, layering could be more better juga. Now it's just one go. But if you want to be styling, you put input something inside or pants, a skirt or pants boleh input kat dalam. Koleksi Abu banyak bermain dengan warna hitam yang dianggap misteri, namun ia mampu memberi kelebihan dalam berfashion. Biarpun warna ini kadang-kala dikaitkan juga dengan simbol kedukaan, rona hitam tetap menjadi pilihan dan kegemaran ramai apabila bergaya. Meluangkan masa bersama keluarga tidak semestinya memerlukan kos yang banyak. Kadang-kala sekadar berada di sisi yang dicintai sudah cukup memadai. Namun, sesekali membawa keluarga bercuti atau merehatkan minda dalam suasana yang berbeza sudah pasti mencipta memori yang bakal terpahat buat selamanya. Ilham daripada Kepulauan Bali lalu diabadikan pada kediaman staycation milik Jackie Ong. Tidak perlu terbang jauh lagi untuk menikmati penginapan ala Bali. Hanya di Kembali Villa yang terletak di Pantai Klebang Melaka sudah cukup mendamaikan.
Kembali Villa, sebuah lokasi penginapan yang menawarkan suasana berbeza. Syarat dengan elemen seni budaya Nusantara, ia memang menarik. Mula beroperasi sejak 2021 dan merupakan cetusan idea pemiliknya Jackie Ong yang mengambil Pulau Dewata Bali sebagai rujukan hiasan dalamannya. Penginapan kami ini asalkan tema Bali. Memang kita sangat suka Bali design dan suasana Bali yang sangat cantik. Sebab tu kita bawakan konsep Bali ni datang Malaysia. Kita memang suka design untuk tempat yang cantik macam hotel-hotel yang mewah. So saya ada nampak ini ada satu peluang untuk kita boleh dapatkan satu tempat penginapan yang sangat cantik, dan kita sentiasa pergi Bali untuk melancong, dan Bali sangat mahal. Lepas tu kita bawa masuk semua barang lah dekat Malaysia macam tu. Konsep ala Bali ingin diterjemahkan dalam usaha membangunkan lokasi percutian ini. Cuba menerapkan ciri sentuhan tradisionalnya, susun atur dan reka bentuk di segenap ruang tamu berjaya menyelahkan daya tarikan dan keistimewaannya. Ruang tamu kita ni design khas, memang full Balinese punya design. Dari segi lantai kita pakai terrazzo, tapi kita buatkan dia jadi nampak macam lama kerana nak ada feel Balinese. Kalau Balinese dia memang tidak macam modern sangat. So sengaja kita tambahkan hitam-hitam jadi lagi cantik. Kita punya dinding-dinding kita banyak pakai stone carving, yang dekat Bali pakai hand carving punya lukisan. So untuk ceiling banyak kita pakai kayu-kayu cengau. Kalau pakai kayu dia akan jadikan suasananya sangat tenang. Kalau semua plaster ceiling dia akan jadi sangat keras. Rasanya macam kurang selesa sikit. Meliputi segenap ruangan villa bermula dari pintu masuk utama sehinggalah ke bilik tidur. Semuanya diberi sentuhan unik. Hiasan yang agak minimal namun elegan pasti menjadi pilihan pengunjung yang mahu bercuti bersama insan tersayang. Penginapan kita ada 5 bilik, so dia ada 2 katil yang besar lah. So dia boleh untuk 2 dewasa dan 2 kanak-kanak, atau 4 dewasa pun boleh. Setiap bilik memang ada tandas yang khas. So dia ada juga bathtub yang sangat cantik, khas untuk pasangan yang datang Melaka macam honeymoon. Dan juga kita ada satu bilik dekat tingkat bawah, dia actually lagi sesuai untuk orang tua kerana dia ada attached bathroom dan dia tidak perlu naik tangga. Untuk macam keluarga yang ada orang tua, dia boleh tinggal di bilik bawah. Sesuai untuk lokasi percutian santai, khususnya pada hujung minggu, villa ini menawarkan pelbagai aktiviti menarik. Kemudahan yang disediakan juga direka khusus untuk keselesaan tetamu dan pasti memberi pengalaman manis yang lebih bermakna. Kita juga ada massage service. Pelanggan yang stay dekat penginapan kita boleh dapat on-call service yang akan datang untuk buat massage khas untuk perempuan sahaja. Selain aktiviti massage, kita juga ada aktiviti untuk barbecue untuk keluarga semua. Customer boleh sediakan makanan sendiri. Boleh juga masak-masak dekat villa kita. Kita ada kitchen outdoor. So selain masak-masak, kanak-kanak boleh swimming, boleh berenang dekat kolam renang kita juga. Ada jacuzzi. So macam sudah sangat letih satu hari, boleh pergi jacuzzi juga, kat swimming pool lah jacuzzi kita. Lokasinya yang strategik dan tidak jauh dari bandar memudahkan pengunjung untuk datang. Villa ini juga berdekatan dengan pusat tumpuan pelancong selain suasana sekitarnya yang menarik dan tenang. Kita agak-agak 7 km dari Jonker Street. Biasa pelanggan datang sini untuk family day. Orang yang datang kembali tu dari whole Malaysia. Dari Kuala Lumpur ada, dari Kelantan, Terengganu, Pahang. Memang banyak sekali. Kita banyak juga pakai pokok macam Indonesia Kemboja. Frangipani ni originally datang dari Bali. Banyak juga kita pakai tropical punya pokok-pokok yang untuk pelanggan datang nampaknya suasana lagi tenang lah. Kerana tempat yang sangat cantik dan sangat selesa. So memang dia datang, dia akan ada feel Bali lah. Setiap lokasi percutian pasti menjanjikan pengalaman yang berbeza. Bagi anda yang ingin merehatkan minda sambil bersantai menghayati persekitaran yang damai, destinasi ini sesuai buat anda seisi keluarga. Sejam bersiaran bersama Nona, semoga perkongsian kami hari ini dapat memberi manfaat buat penonton semua. 1000 penghargaan di atas kesetiaan anda bersama kami dan jutaan terima kasih kepada pemilik kediaman Rumah Q kerana sudi menerima kunjungan Nona kali ini.
Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3_Nona dan sekiranya anda mempunyai sebarang komen atau cadangan, bolehlah hantarkan ke alamat email nona@tv3.com.my. Pastikan temu janji kita di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga